Okey, jom. Kalau boleh jangan share skrin yang macam ni ya. Share yang besar terus. Okey macam ni. Okay. Okey. Nampak je? Nampak. Okey, boleh mulalah. Asyik nak start ke saya tak? Start ni. Okey. Alif Najmi start dulu. Boleh? Okey. Tak apa, mana-mana boleh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Al-Jami Muhammad Nasir. Method number 01DKA19F1025. Introduction, background of the project. First, in this context, the propagation of concrete corrosion is particularly important for monitoring critical factors such as moisture. So the use of the detector and measurement is important. Lupa buka kamera. It's important to estimate the moisture content of such concrete or cement. Second, provide a new detection technique by using an Arduino electronic circuit for the evaluation of the moisture content of the prepared mixture. Third, therefore, for the use of this type of sensor, the influence of the parameter should be determined according to the stability of the moisture of the concrete mix with the use of a building. Number 4, this moisture sensor is also indirectly able to detect repair materials that limit the ingress of water and materials required according to the appropriate ratio for a concrete mix. The concrete mix moisture detector with Arduino is new testing technology that monitors the moisture content in concrete based materials with a detection system. Next. Yeah. Okay. Now the problem statement. Okay, the problem statement. First thing, the use of the water to concrete mix is incorrect and does not follow the set standard. Second thing, the ratio of material to concrete mix is incorrect and does not follow the set standard. And third thing is problem of evaporation and dehydration that occur on concrete mix. The fourth problem is to detect moisture content at the depth of concrete slab. Okay, next objective of the project. First, to design concrete mix moisture content. Okay. Second, to develop the tools from whatever or anything support to make the tool work or function. Third, to test it or evaluate the MS. Tak jelas lah. Dia line slow kot. Ada. Nak saya ulang balik ke cik? Saya. Tak apalah, saya ulang. Okay. Objective of the project study. First, to design concrete mix moisture content. Second, to develop this tool from whatever or anything support to make the tools work or function. Number 3, the test concrete mixture moisture content, workability or efficient at site. And lastly, to evaluate costing when making concrete mixture moisture content. Next. Project scope. The scope of this project is to determine the correction ratio of the concrete mix according to the project. Moreover, there is to keep the
is strength in person. Okay. Cik, nak ulang balik Encik? Atau siapa? Tak apa-apa. Bagi Okay, sekarang design thinking. Siapa? Lep. kira-kira. Tak apa, saya baca. Hafina ni tapi dia sangkut-sangkut. Design thinking, process 1, empathize. First, here, supervisor were concerned with the problems faced by the labor regarding the concrete mixing work. The problem is that the concrete mix is too liquid or too viscous. Number 2, C. There is an isolation problem on concrete that does not have good workability and does not have adhesive properties. Point number 2, sequencing problems that occur on the surface of the finished concrete mix. Number 3 thing, most workers just assume it is normal, but this problem makes it very difficult for site supervisor to overcome this problem for continuing to occur. Okay. Number last, do. We want to produce a tool named Concrete Mix Moisture Detector with Arduino. We have set this device on the Arduino according to the suitability of the concrete mix for a particular building. Okay, now is design thinking process 2. Define the problem. The problem is incorrect of concrete mix proportion which may reduce the tensile strength and by strength. So the concrete mix, when we add more water or less water, the strength of and the strength and advice strength of the concrete will lose it. So second thing is increase of material compound used in the work site such as cement, sand and aggregate. Kalau kita tambah air, nanti kita kena tambah juga dia punya cement, sand juga. So ini akan macam kita usage of cement and sand adalah banyak sangat, menyebabkan costnya akan ni lah. So the third thing is the unskilled labor difficult to access the mixed concrete machine with the correct ratio of concrete mix according to the concrete users. So the unskilled labor adalah susah untuk tahu dia punya ratio of mixed concrete yang betul. Fourth thing is unbalancing of the moisture content in the concrete mix will reduce the strongness. Okay, now 5 material design thinking idea. So the first thing is control the concrete mix so that it can harden properly according to the mix ratio, because the strength of the concrete depend on the mix ratio. So when the mix ratio is correct, the strength of the concrete is will able to keep constant. Second thing is be able to balance the moisture content in the concrete mix by controlling the water content used. So when we control the water in the concrete mix, the concrete moisture, will be proper when used in the site. The third thing is facilitate unskilled work to use mixed concrete machine to measure the material used according to the mix ratio required for the particle construction use. So fourth thing, able to control the use of active ingredients found in concrete such as cement and water as well as sand and aggregate. Okay, next for design thinking, process 4, prototypes. First, what we use for this project, first Arduino Uno, second circuit schematic, third jumper wire, 4 variable board, and number 5 resistor, number 6 potentiometer, number 7 LCD display, and the lastly concrete moisture. Process 5, test. The project worked by using IR 4.0 concept. The project provide an immediate feedback to the operator and allow to control the water ratio according to the system. Second, help supervisor to have a sufficient and stability level of the mixed concrete during the work site. Felicia? Hello, boleh dengar ke? Boleh. Ya boleh. Okay. For methodology, first we start. Next, if not, we will repeat the project title approach, formation of project group with supervisor,
discussion and selection of project title, acceptance of selected title. Next. Isha? If no, we repeat the implementation of project activities and report production, project presentation and final report. And if yes, we will accept it. Next, project presentation and final report. Yes, it will proceed. Next. Next ya. Semula selalu. Yang mana Fadisha? Fadisha pun lain slow eh? Lalu selalu juga. Nak Sudah. ulang lagi ke je? Ulang balik Tak Ah, apa, boleh. tunggu Farisha je. Okay. Terima kasih Syah, boleh? Farisha? Oh, Farisha. Tak apalah, Alif sambung pula. Oh, boleh. Dia nampak kejong kat situ ke. Zek, nak ulang kan ada sambung eh? Sambung eh? Sambung. Sambung. Okay, mana ni? Kat mana? Oh, Gancat eh? Kecap. Okay, this is the kan. Gancat. With first and second, we briefing about the project. Second, identify and selection of topic project. We 2 until 4, collection of data from internet or research paper. Also we 2 and until 4, creation of slide proposal. Week 4 until week 7, conducting literary review. Week 7, week 8. Conducting kita. Identify the material and cost project. Week 9 until 10, until 11. Build the project. Week 11 until 14. Analysis and test the function of project. Week 12 until 14. Conclusion and recommendation. Week 14 and 15. Bang, dia dah buat dah belum barang ni? Belum. Build the project. Kalau Lepas tu analysis and test the function of project. Maksudnya awak dah plan, dah buat dah kat sini. 12, 13, 14. Yang ni untuk semester 5 punya. ni untuk semester 5. Gancak ni untuk semester 5 punya. Sorry. Tak apa, buat yang betul. Kalau baru nak identify material pada minggu 15 pun tak apa. Boleh. Nanti ubah. Betul lah, buat pembetulan dengan Puan Jesri. Okay, teruskan. Expected result. Correct. Expected result. Cik nak baca Cik? We expect this moisture content detector to be able to detect concrete moisture and concrete mixing can be done perfectly while on site. So second is the moisture content detector can also send accurate information before making concrete mix using the application. So the accurate information means the correct ratio of the concrete mix according to the work. So third thing, moisture content detector can achieve the optimum value that has been set according to the suitability of the concrete mix. The fourth thing, the site supervisor will use this application to send information to the labor and concrete mix will be mixed successfully. Thank you. Okay. Back to expected result. Expected result. Okay. Yang tadi tu for the Yeah. scope project and then no. Scope project. Okay, again forward please. Forward. Okay, stop. No. Back. Another one. Okay, stop. Okay, so for this second presentation, we lecturers kita orang nak tengok product ataupun not product, parts of the product
which is LCD display, potential meter, resistor, and then circuit board. Ada buat pembacaan tak pasal benda-benda ni? Bukan Maksudnya gambaran ya tuan. bukan gambaran, alat dia. So untuk second presentation, biasanya awak dah ada bab 1, bab 2 literature review dan bab 3. Okey, bab 3 tadi cantik. Cumanya pada carta alih tu salah sebenarnya. Tak apa, saya tolong betulkan. Okey, untuk prototype ni kalau boleh awak buat pembacaan. Sebenarnya pembacaan tu dah ada dalam bab 2 lah. So bab 2 tu literature review is more on parts yang awak nak buat nanti. Let's say concrete moisture ni apa benda? Adakah dia parts ataupun something else? LCD display, yes, parts, bahagian pada barang tu. Katakan saya ada satu kereta, satu alat, LCD display kena ada sebab dia nak tunjukkan bacaan. Kemudian potentiometer, resistor tu adalah sebahagian daripada probe untuk kita masukkan ke dalam bacuhan konkrit. Kita nak tahu berapa kandungan air yang ada, kandungan lembapan ataupun kandungan air lah yang ada dalam bacuhan. Kemudian kita ada verobot. Verobot ni saya tak sure untuk apa. Jumper wire mungkin untuk bateri. Circuit schematic ni sebenarnya pada barang yang awak nak buat tu nanti, awak nak pasang, mula-mula awak buat lukisan schematic. Lukisan schematic ni menunjukkan setiap parts yang ada dalam kesemua prototype ni bercantum dan berfungsi. Okay. So kita ada 5 barang. Kemudian barang ni dicantumkan. Fungsi setiap barang yang dicantumkan tu kita panggil dia sebagai schematic diagram. Bukan circuit schematic, schematic diagram. Gambar rajah schematic alat ini. Kalau kita beli let's say vacuum cleaner, akan ada manual dalam kotak vacuum cleaner tu, schematic diagram untuk data dalam vacuum cleaner. So konsep dia macam tu. Okay. Alright. So sebenarnya benda-benda ni ada dalam bab 2 dan untuk presentation 2 ni saya belum jumpa lagi grup yang tekankan apa yang ada dalam prototype ni. Okay, itu yang pertama lah. Okay, boleh faham ke? Faham tak? Okay, so bab 2 ni menceritakan kajian ilmiah daripada pembacaan awak dari internet, dari Shopee, dari Alibaba, dari YouTube, dari Facebook. Okay, untuk awak nyatakan apa setiap fungsi pada satu-satu alat ni, dan apabila alat bukan alat lah, parts ni, bahagian-bahagian ni, dan apabila bahagian ni dicantumkan untuk dia berfungsi, awak boleh lukis dia punya schematic diagram. Okay, itu yang pertama lah. Yang kedua, go on. Forward the slide. Lagi. Saya tutup kamera lah. Okay, sorry. Okay, backward. Lagi. Okay, yang ni bukan metodologi ya. Bukan Bukan. Dia yang start metodologi. Okay, semua ni bukan. Okay, next slide. Okay, next slide. Ini semua bukan metodologi dia. Metodologi dia ialah awak menceritakan apa yang awak buat dengan parts tu dan awak pasang. Bukan untuk buat projek. Bukan untuk buat FIP ni, tapi untuk buat projek CMMC awak ni. Saya bagi nama lah. Apa benda nama lupa dah. Tapi saya ingat singkatan dia CMMC. Betul ke? Betul. Concrete moisture. Yes. So bukan yang inilah. Okay, untuk metodologi dia bukan yang ini.
Okey, metodologi yang sebenar dia ialah awak cari barang, katakan part A, okey ada tiga brand, awak pilih brand yang ABC, katakan ABC. Awak pilih brand A. Untuk part B ada katakan 2 brand, awak pilih brand jenama B. Untuk part yang seterusnya ada beberapa pilihan, awak pilih. Dan pilihan tu awak kena nyatakan dalam metodologi. Sebab apa? Yang pertama mungkin dia murah, senang dapat. Tapi untuk menjadikan dia berfungsi mungkin susah sikit lah. Okey, yang kedua dari segi kebolehkerjaan alat tu. Ada yang senang, kita nak buat coding, ada yang susah kita nak buat coding. Yang susah ni dia mungkin dia murah. Tapi kalau yang senang ni dia mahal. Awak boleh pilih nak senang ke nak murah. Sebab mungkin projek kita nak pilih yang murah. Tapi kita nak tengok apa yang boleh capai dengan LCD tersebut, kebolehkerjaan dia. Mungkin susah nak coding, tapi kita pilih dia sebab dia murah. Okey. Lepas tu dan bila alat-alat ni telah dipilih, katakan bahagian A kita pilih jenama A, bahagian B kita pilih jenama A, bahagian C kita pilih jenama A. Itu baru step yang pertama dalam metodologi. Step yang kedua adalah kita pasang dia mengikut schematic diagram. Dan kita cuba uji dia boleh bagi bacaan ke tidak. Okay? Kalau tak boleh bagi bacaan, maksudnya kita mungkin akan ulang balik lah alat tu. Mungkin kita tukar jenama yang lain setiap part tu. Okay? Alright. Itu yang pasal metodologi. Okay. Then expected result. Expected result. Gancat ni tolong betulkan lah. Itu yang semestinya. Gancat. Sekejap. Mana ni? Okay, expected result ni nombor 1 je lah betul. Okay, kita akan harapkan moisture content detector ni boleh berfungsi dengan baik lah. Okay, boleh berfungsi dengan baik. Lepas tu yang kedua, pemilihan untuk parts yang kita nak gunakan untuk pembinaan alat ni boleh diubah suai sekiranya berlaku kerosakan. Okay, yang nombor 2 ni betul, tapi bila awak dah buat. So awak buat satu alat, lepas tu awak uji dia dengan beberapa nisbah campuran konkret. Mungkin dapat 1 sahaja. Itu pun dah cukup dah. Daripada 3 uji kaji, 3 sampel, awak dapat 1 bacaan untuk setiap sampel tu pun dah bagus lah. Nombor 3 tak boleh lagi sebab awak tak pakai lagi, awak tak buat lagi. Ni untuk semesta akan datang lah. Okay, can achieve the optimum value. So macam mana kita nak calibrate alat tu. Awak dah buat, tapi macam mana nak calibrate, awak terpaksa buat testing lah. Mula-mula campuran A, campuran B, campuran C. Tak apa, kalau awak tak boleh buat testing, awak juga boleh ambil testing untuk 3 campuran, tapi awak beli satu probe yang ada di luar sana, ada di pasaran. Cucuk pada bancuhan tu, dia bagi nilai berapa, cucuk pada bancuhan B bagi nilai berapa, cucuk pada bancuhan C bagi nilai berapa. And then awak compare pula dengan alat yang awak gunakan, yang awak buat ni. Awak cucuk alat awak, dia bagi reading berapa, cucuk pada sampel B, alat awak bagi reading berapa, cucuk sampel C, alat awak bagi reading berapa, and then awak buat comparison di antara alat awak dengan alat yang ada di luar sana. Itu baru betul. Boleh faham ya? Boleh. Boleh. So yang ni belum sampai lagi lah expected result ni. Apa yang awak buat ni dulu lah. tak apa. Projek awak dah okey dah. Cumanya kena betulkan apa sebenarnya yang awak fikir. Awak dah fikir apa? Contoh macam yang saya bagi tahu tadi, alat di luar sana katakan jenama Honda lah.
Awak punya barang ni jenama Toyota, contoh. So awak ada 3 sampel bacuhan. Jadi pada kolom ada 4 kolom. Yang pertama 1, 2, 3 lah. Okey. Bacuhan A, bacuhan B, bacuhan C, ada 4 kolom. And then laju dia tu, bacaan pertama daripada alat jenama Honda, bacaan kedua daripada alat awak ni jenama Toyota. Kemudian awak buat perbandingan. Itu pun dah cukup. Boleh faham kan? Boleh tuan. Okey. Okey, so far tak ada masalah projek ni. Boleh teruskan. Cumanya saya nak pastikan kalau boleh awak faham apa yang awak buat. Dan saya kesian dengan Farina dengan Farisha ni. Mungkin dia tak mungkin dia tak kesampaian lah nak fahamkan benda ni. Tapi tak apa, nanti untuk grup kamu ni dan juga grup yang pagi tadi 3 tadi, saya proses video. So nanti saya akan uploadkan. Nanti boleh tengok ulangan lah. Yes, boleh tengok ulangan dia. Tak apa, jangan risau. Sebagi ni saya buat ni untuk panduan korang lah, sebab saya nak korang faham apa yang korang buat. Dan tak dapat cantik pun tak apa, janji ada bacaan dan awak boleh bezakan. Itu pun bagi saya dah cukup wow dah. Kalau betul-betul wow, memang boleh masuk pertandingan lah. Okey, tak apa. Terpulang kepada kerjasama pada ahli masing-masing. Okey, ada soalan daripada saya sebelum kita? Tak ada? Ada soalan daripada saya? Ada. Tak ada. Okey, tak apa, boleh. Cik, kiranya inspektor Rizal ni first je lah yang cik boleh terima. Yang lagi 3 tu kita orang kena ubah lah. Tak payah lah. Tak payah? Sebab benda ni yang awak present. Okey, tak apa. Nanti bila dalam buku doc awak nyatakan, awak tulis apa yang saya komen ni. Dan dalam laporan tu memang awak tak perlu nyatakan inspektor Rizal. Tapi dalam inspektor Rizal yang dalam laporan tu awak kena beritahu lah. Awak kena beritahu lah yang saya sarankan. Sebab awak akan buat sebenarnya apa yang saya telah betulkan. Okey? Okey. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita bersurai? Kejap je dengan saya. Kejap je. Tak ada. Okey. Boleh faham kan, Hasid? Boleh, ya faham je. Saya rasa macam pernah nampak nama awak ni kat mana ya? Taekwondo je. Sorry? Taekwondo. Oh, taekwondo. Taekwondo tu masa tu tak ada test Lupa saya. Answer SEM 1 tuan. Ya. Okey. Alright. Okey. Good luck semua. Okey, terima kasih cik. Okey. Assalamualaikum. Salam. Boleh. Terima kasih je. Okey, sama-sama.